Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita kali ini bersama saya, Cikgu Zarina. Okey, untuk kali ini kita akan membincangkan soalan-soalan percubaan negeri bagi tahun 2020. Kali ini kita akan membincangkan tajuk geometri koordinat. Okey, jom. Zul baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke Bapa? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmata tawsir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, alhamdulillah. Okey. Abang Amir. Okay, good. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, tajuk. Okay, dah. Tutup mic. Okay, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so tajuk koordinat geometri ni. Satu, tengok dia bagi ratio. Kalau dia bagi kamu ratio AC, CB, mudah. Kamu tahu kat mana AC, CB. Terus kita akan letakkan nilai dia. Jadi kat sini kalau kita tengok, kita akan dapat AC nisbah CB. So kita gunakan, tak kisah sebenarnya gambar ni, tak nak lukis pun tak apa. Okay, jadi kat sini C, AC, CB. So sini 1, sini 2. Okay, seperti biasa kalau contoh titik diberi sini, contoh dia bagi sini 3, 7. Okay, sini 12, 18. Dia suruh cari C iaitu titik X, Y. Okey, formula yang diberi adalah mencari titik di antara dua titik. So kita akan gunakan di sini adalah X, Y. Sama dengan, okey, kita akan silangkan. Okey, formula diberi tapi maksudnya kalau kamu tak hafal lah sebab diberi. Okey, jadi awak buat je silang. Maksudnya kita akan dapat di sini adalah 1 darab X. Sebab kita ambil X dulu baru Y. 1 darab X, X kita ialah 12. 1 darab 12, 12. Tambah 2 darab 3 ialah 6. Bahagi 1 tambah 2 iaitu 3. Dan kita buat dekat Y. 1 darab 18 tambah 2 darab 7, 14. Bahagi 3. So kita dapat di sini adalah 12 tambah 6, 18. 18 bagi 3 ialah 6. Kemudian yang sini 18 tambah 14, 32 per 3. Okey? So itu dia. Jadi kat sini kalau kamu tengok di sini, soalan ni saya boleh ubah. Soalan ni saya boleh ubah tapi saya masih menggunakan formula yang sama. Okay, contoh saya bagi kamu kat sini, A-nya yang tak ada. A-nya XY, B-nya dan C-nya diberi. C-nya 6, 32 per 3 dan B kita adalah 12 lah, 18. So sini nisbah masih sama, 1, 2. Okey, contoh soalan ini nisbah diberi bukan 1, 2. Cikgu. Suara cikgu. 2, maksudnya nisbah yang sama. Kemudian kalau kamu tengok dekat sini, penggunaan formula masih sama. Titik di antara dua titik kita akan letak di luar. So di sini kita akan dapat 6, 32 per 3. Okey, 30. Sekejap ada orang masuk tak ada. Okey, 32 per 3. Jadi masih lagi menggunakan formula yang saya kata silang tadi. So dekat sini awak tengok sini pergi ke kanan, yang ini pergi ke kiri. So kita akan dapat di sini ialah 1 darab 12. Okey, 1 darab 12, 12. Kemudian kita akan dapat di sini ialah X pula, 2 darab X. So kat sini tambah 2X bahagi dengan 3. 1 darab 18 tambah 2Y per 3. Nak cari X, Y, so kita akan compare. You compare X dengan X and Y dengan Y. Jadi kita akan dapat di sini ialah 12 tambah 2X per 3 sama dengan 6. 2X sama dengan 3 kali 6, 18. 18 tolak dengan 12 dapat 6. Maka X kita dapat 3. Cari Y pula. 18 tambah 2Y
per 3 sama dengan 32 per 3. So 2y sama dengan 14. Y kamu dapat 7. Kamu ingat ya soalan nak koordinat. Bila nak koordinat kena tuliskan di dalam koordinat. Maka A kita adalah 3 tu 7. Okey? Formula yang sama sekiranya dia nak nisbah. Dia nak nisbah. Maksudnya kat sini dia bagi kamu ke 3 titik. A diberi, A kita 37. B juga, C diberi 6, 32 per 3. Dan B juga diberi 12, 18. Okay? So ini A, C, B. Dia suruh kamu cari nisbah MN. Sama juga, titik di antara dua titik duduk di luar. So sini 6, 32 per 3. Sama dengan, kita silangkan. Silangkan M bawa ke kanan, N bawa ke kiri. So kita akan dapat di sini ialah M darab 12, 12M tambah 3N bahagi M tambah N. Untuk mencari nisbah sebenarnya cukup kamu buat perbandingan untuk Y atau X sahaja. Okay, tapi tak apa kita tuliskan formula dulu. 18M tambah 7N per M tambah N. So kita akan compare buat perbandingan di sini. Maka yang kita akan dapat di sini ialah 12M tambah 3N per M tambah N sama dengan 6. 12M tambah 3N sama dengan 6M tambah 6N. M dengan M jadi 12M tolak 6M sama dengan 6N tolak 3N. So kita dapat 6M sama dengan 3N. Nak cari nisbah huruf per huruf. Nombor per nombor. Simplify 1, 2. Jadi M nisbah N ialah 1 nisbah 2. Okay? So kalau kamu tengok dekat sini hanya menggunakan satu formula sahaja. Okay, formula yang diberi dalam set soalan adalah formula MN. So kamu boleh cari macam-macam ada kat situ. Okay, dalam tajuk ini juga kamu belajar pasal persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus dalam mathematics, okay, kamu ada intercept form, kamu ada gradient form, you ada general form. Intercept form iaitu yang dia buat sama dengan 1. Contoh kalau dia bagi X per 3 tambah Y per 5 sama dengan 1. So bila dia buat sama dengan 1, ini menunjukkan awak perlu kalau dia gambarkan dalam graf, kita tahu bahawa dia punya paksi X 3, paksi Y dia adalah 5. Tu dia. Jadi kalau soalan tanya gradient kecerunan, you ambil negatif Y intercept negatif 5 per 3. So itu adalah awak punya kecerunan. Kalau dia bagi dalam intercept form. Okay, gradient form Y equals to mx plus C. Kalau soalan kata general form, you mesti susun jadi sama dengan kosong. Okay, walaupun jarang ditanya. Kalau ditanya pun biasanya kalau ditanya dia tukarkan suruh tukar pada intercept form. Okay, contoh soalan ini. Soalan akan kata cari persamaan garis lurus, senanglah. So you dapat Y equals to negatif 5 per 3X tambah C. C kamu ialah 5. Soalan suka tanya, dia kata cari persamaan yang berserenjang. Okay, yang berserenjang dengan contohnya sini saya kata PQ. Yang berserenjang dengan PQ melalui titik 3 ataupun melalui titik Q. Okay, ini titik Q awak. So dia kata cari persamaan yang berserenjang dengan PQ melalui titik Q. So apa sifat serenjang? Serenjang kamu tahu formula dia adalah M1, M2 equals to negatif 1. So kat sini bila M1 kamu negatif 5 per 3, M2 kamu akan automatik kamu akan dapatnya ialah 3 per 5. Terbalikkan saja. So persamaan garis lurus yang berserenjang adalah Y sama dengan 3 per 5X tambah C. Nak cari C oleh kerana dia kata melalui titik Q. Melalui titik Q. Titik Q kita kat situ adalah 3, 0. Jadi awak gantikan Y kosong 3 per 5, X kita adalah 3 tambah C. Maka C kita dapat negatif 9 per 5. Jadi persamaan yang berserenjang dengan PQ melalui titik Q ialah Y sama dengan 3 per 5 X tolak 9 per 5.
So dalam kes soalan ini, kalau dia kata dalam general form, so you darabkan dengan 5, you dapat 5y. Okay, then mesti jadi sama dengan kosong. Tolak 3x tambah 9 sama dengan kosong. Okay, so itu persamaan dia. Dalam tajuk perpendicular ni, dia ada satu istilah soalan akan tanya perpendicular bisector. Okay, perpendicular bisector. Apakah dia perpendicular bisector? Tolong respon sikit. Ya. Ya. Cikgu, kalau hilang persamaan garis lurus kan? Cikgu? Dengar je. Kalau kalau persamaan garis lurus tu, dengar. Yang y sama dengan 3/5 x solat 9/5 tu. Kalau kita buat 5y sama dengan 9x solat 5 boleh? 3x solat 9. Okey, tak apa. Dia kalau soalan tak bagi tahu apa-apa, awak boleh je nak tulis macam mana pun. Cuma kalau dia kata dalam general form, kau mesti buat yang macam saya tunjuk. Kalau dia tak bagi tahu apa-apa, tak kisah. Buat je lah macam yang asal. Y sama dengan 3/5x tolak 9/5. Cukup sampai sini. Faham? Faham. Clear tak? Okey, kemudian dalam tajuk ini sebenarnya ada satu, iaitu perpendicular bisector. Apakah dia perpendicular bisector? Pembagi dua sama serenjang. Ingat tak? Apa yang dimasukkan dengan pembagi dua sama serenjang? Titik tengah ke? Ya, dia berserenjang pada titik tengah. Jadi contoh soalan saya kat sini. Okey. Kita punya titik dekat sini adalah 05 dengan 30 kan? Jadi kalau dia kata perpendicular bisector, kamu kena cari titik tengah. Titik tengah, tengah-tengah lah. Titik tengahnya di sini. Iaitu 0 tambah 3/2. Okey, 0 tambah 5/2. Jadi titik tengah kita adalah 3/2, 5/2. So kalau dia kata perpendicular bisector, jadi kita buat y sama dengan gunakan gradient perpendicular tadi 3/5x tambah c. Nak cari c, masukkan x, y yang dia lalu iaitu titik tengah. Itu yang dimaksudkan pembahagi dua sama serenjang ataupun perpendicular bisector. Okay, next. Dalam tajuk ini, kamu belajar pasal luas. Luas contohnya. Saya kata cari luas PO is your origin point. POQ. Kalau guna POQ, senanglah, gunalah. Cikgu? Cikgu, suara cikgu sekat. Saya punya luas, saya dapat area. Suara sekat Alamak. Okey tak? Cikgu dah. Okey. Dah okey balik dah. Dah okey balik. Okey, jadi area equals to 1/2. Tapak dia 3. Tinggi dia ialah 5. So areanya dapat 15/2. Tetapi kalau dia bukan segitiga bersudut tegak, kamu kena guna formula area equals to 1/2. Ambil satu-satu titik. Titik mula-mula saya ambil titik di sini adalah titik O, origin point. Titik O, titik Q dan titik P. So dekat sini saya akan dapat O saya 0, 0. P saya 0, 5. Okay. Q saya adalah 3, 0. Then mesti balik pada titik yang asal, 0, 0. Jadi area kita dapat 1/2, 0 ke bawah, buat kurungan, tolak kurungan. Ke bawah 0, 0, 0. Habis semua 0. Ke atas 0. Naik atas 3 kali 5, 15. Tambah 0. So sini semua 0, 0, 0 lah, tak ada apa-apa. Jadi kalau kita dapat sini 1/2 dalam negatif 15. So keluarkan dapat 15/2. Itu adalah pasal luas. Boleh? Then soalan ini diakhiri dengan locus. Locus you kena tengok. Dia kata titik bergerak. Titik yang bergerak adalah titik XY. Okay, so kita tengok satu soalan, cuba.
Okey. Cuba tengok soalan ini. Apa yang saya terang semua ada di sini tadi. Okey, korang tolong buat sekarang. Soalan darjah 6. Dekat sini markah sebenarnya 10 markah sebab ini bahagian B. Saya nak awak jawab untuk 7 markah dulu. Tolong buat sekarang, boleh? Boleh? Hello? Respon Boleh, sikit. boleh. Okey, tolong buat sekejap. Boleh. Buat sekejap Baik. Kalau nak cari C, kena ambil koordinat mana? Kita dengan mana tu? Ni pakai yang nisbah tu dia. Pemilih nisbah. Koordinat tu kan, kan, kosong-kosong. Cikgu. Cikgu. Cikgu ada ni kan? Hello. Ada saya. Cikgu, cikgu.
Ivan Yes. suruh accept dia. Oh, ya ke? Sorry. Oh, yes. Oh, hari ni Z pula masuk. Okay. Z. Mana kita just check ke? Okay. Boleh buat? Boleh. Okay. Nana ada Nana? Conservation tu pemeliharaan ni. Hah? Okay. Dari si Google Form kehadiran.
Cikgu accept cikgu. Okay. Berapa banyak kau masuk? Tak, saya nak tukar phone je. Pakai phone mak saya. Okay. Kuyo banyak phone. Empat lagi. Okay dah? Settle? Nishkal kata dah. Ni berapa minit tu? Dah siap lagi tadi sepatutnya. Okay, tengok soalan A. Betul tak jawapan? Soalan tanya kat sini adalah koordinat C dan dia tanya persamaan AB. So kat sini koordinat C-nya dapat 36/5 dan koordinatnya Y sampai dengan awak. Nampak tak kat sini? Oleh kerana dekat soalan ni dia tak bagi tahu apa-apa, so biar je jawapan macam ni, tak ada masalah. Kalau dia kata tukar bentuk apa, baru dia tukar. Kalau tak, biarkan dia dalam bentuk macam tu. Then itu adalah luas. Boleh? Okay, so itu settle. Semua betul? Semua orang okay? Okay. Okay, ini yang saya kata tadi pasal locus. Kamu tengok dia kata titik P bergerak. Bila P untuk menjawab locus, nak mudah awak tuliskan P bergerak. So P adalah X, Y. Jaraknya dari B. Apa di titik B? Titik B kita adalah 12,5. Tulis dulu. B ialah 12,5. Okay. Then dia kata berkaitan dengan titik A. Apa titik A? A kita -2, 3. -2, 3. Okay, tolong jawab soalan ini. 3 markah dalam masa 4 minit kena siap. Okay, go. Cikgu, Ya? saya tak faham soalan ni. Yang mana locus? Okay, dia kata titik P bergerak dari A. So, P bergerak dari A. So, PA sentiasa dari B. PB sentiasa 2 kali jaraknya. Nya tu adalah P. A. So, guna formula jarak. Boleh? PB 2 PA cikgu. Ya, betul. PB 2 PA. Nishkal. Cikgu, Ya? koordinat di atas. Koordinat kat atas tu saya dah senarkan. Comelnya mikrofon bercakap tu. Apa dia? Comelnya mikrofon bercakap tu. Wajar. Orang aku faham. Bongok. Selamat tinggal kekasih gelapku. Okay, settle. Masa tamat. Apa jawapan? Tengok jawapan B, ini jawapan dia. Dapat tak? Laju lah. Cikgu boleh explain tak? Saya tak dapat. Okay, Saya tak dapat. okay, tengok sini. Kalau kamu tengok, dia kata 2 kali jarak dari B.
Jadi apa yang perlu kamu buat dekat sini adalah, okay, yang penting kamu kena tahu dulu nak keluarkan ni persamaan ini. 2PB sebab ayat dia kat sini titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari B. So PB sentiasa 2. 2 sama dengan 2. Jaraknya tu adalah P dari A. So guna formula jarak. Formula jarak adalah square root X tolak X. So P dengan B. Jadi X tolak 12 kuasa 2 tambah Y tolak 5 kuasa 2. Sama dengan 2 kali P pergi ke A. Jadi X tolak negatif 2 jadi tambah 2 kuasa 2. Tambah Y tolak 3 kuasa 2. Nak hilang tanda punca kuasa, kita akan kuasakan 2. Maka yang ini kita expand, you dapat X kuasa 2 tolak 24X tambah 144 tambah Y kuasa 2 tolak 25Y tambah 25 sama dengan, jangan lupa 2 akan jadi 4. Okey, X. Oh, laju benar. X kuasa 2 tambah 4X tambah 4 tambah Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9. Habis. Jadi nak senang, tak payah nak pening-pening. Ya. Negatif 25Y Y kuasa 2. Mana? Negatif 25Y. Mana? Kan negatif 10Y. Negatif 10Y yang cikgu kan? Ya ke? Ya Negatif ke? 5 tu. Ya ke? Ya ke? Jawapan dia panjang Azul. Ya ke? Cikgu MS saya. Ya dah. Dia bagi tahu. Cikgu Ahmed kan memang saja nak test. Kan? Wah. Wah, okey. Okey. Jadi, okey, ingat kamu tengok saya tunjuk markah Awak nampak tak? Awak buat ni dah dapat 2 markah. Markahnya 3 kan? Nampak? Markah 3. Macam yang saya bagi tahu, tahun lepas masa marking, kita orang rasa tak payahlah korang selesaikan sampai bawah. Sebab korang selesaikan sampai bawah, lambat dan kadang-kadang tersilap. Jadi cukup kalau kamu keluarkan dekat sini, masuk formula 2 markah. Orang yang buat sampai bawah 5-6 minit tambah 1 markah je lagi. Tapi kalau rasa macam banyaknya masa terluang kan, tak apalah, siapkan je lah. Faham tak maksud saya sekarang? Faham tak? Apa maksud saya kat sini yang saya nak sampaikan kat kamu? Apa? Buat yang perlu. Ya, buat yang perlu je. Satu lagi markah tu tak payahlah nak kejar sangat. Tapi kalau nak buat juga tak ada masalah lah. So ingat, kalau nak kejar 1 markah terakhir, pastikan jawapan kamu adalah yang terringkas. Yang terringkas. 3, 40, 14, 117. Tak boleh nak kurangkan lagi. So itu adalah yang terringkas dan wajib buat sama dengan kosong. Okay? Itu untuk kamu 1 markah yang terakhir. Jadi kalau tak nak 1 markah terakhir, cukup buat sampai sini saja. Faham tak? Boleh? Clear? Boleh. Okay, dah. Sekarang yang ini cuba kejap. Okay, kita buat soalan ini. Saya tak nak kacau. Markah 10 dalam masa 15 minit. Sekarang jam saya pukul 10 minit. Okay, now buat. Cuba buat sendiri. Soalan perak.
Ada yang dah siap ke? Dah bising-bising main kat dapur dah tu? Belum. Nak tengok berapalah anak dia kuliah hebat-hebat belaka. Tengok ada berapa orang. 46 orang, Alhamdulillah. Asal dekat saya punya skrin Aina Fariha jadi kat paling depan ni. Macam Aina tengah present pula. Aina, muka kau seorang-seorang kat luar. Apa aku nak buat? Tak tahu nak buat. Muka kau tengok muka Aina seorang-seorang. Semua orang kat tepi, Aina seorang-seorang kat tengah-tengah. Macam mana nak buat? Zul dah siap ke buntu tu Zul?
C je belum. Cikgu tengok soalan je tu. Sekejap saya nak ni. Ada Nana ada formula Nana. tu. Formula. Nak formula ni. apa? A tu cari Ingat. koordinat B dulu kan baru dapat H tu. Alamak. Ah. Dia cikgu lagi satu soalan. Okey. Cikgu tak faham lah cikgu. Yang mana tak faham? A tu. A tak faham. Apa jawapan A? Siapa dah Dia dapat? punya Apa jawapan lebih A? daripada Dua. dua. Ya. Mugu, awak tengok sini. Awak tengok sini Mugu. Dia kata kan, garis AC dekat pasti S dengan Y masing-masing pada titik A dengan C. Jadi persamaan AB, persamaan garis lurus AB ialah Y sama dengan X tambah 2. Bermakna awak punya A adalah 2. Okey, A awak adalah 2. Dan awak tengok dia punya kecerunan adalah 1. Bermakna AC sebab dia kata dia bersudut tegak, segitiga bersudut tepat. Jadi bila segitiga right angle triangle, you kat situ hukum dia adalah perpendicular. Jadi kalau AB kecerunan dia 1, maka kecerunan AC ialah negatif 1. Maka C kamu ialah 2. Maka X sama dengan H, X sama dengan 2. Jadi H, soalan bukan tanya X, soalan tanya H. H sama dengan 2. Faham? Faham cikgu. Okay, next. Teruskan. Cikgu, macam mana cikgu tahu Ya. kecerunan AB tu? Kecerunan AB. Aha. AB ni dia bagi persamaan ke atas. Oh. So kecerunan ni dikira satu Kan? lah. Yelah sebabnya X kan. Okay. Okay. Cikgu, yang H tu tak faham cikgu. Yang H. Cikgu cakap Tak, yang cikgu explain tadi saya tak faham. Okay, sekarang awak tengok bila dia punya kecerunan 1, kecerunan AB, kecerunan dia 1, bermakna AC kecerunannya ialah negatif 1. Formula kecerunan, bila sini 2, sini awak tak tahu, sini awak punya X. Jadi formulanya kecerunan dia ialah negatif 1. Formula kecerunan negatif Y intercept over X intercept sama dengan negatif 1. Okay. Okay. Wow.
Tak apalah kuat-kuat. Satu sekolah Umi dengar. Hai, jangan bising. Mikael. Cikgu Zarina. Ya. Sekejap. Apa yang saya tanya tadi? Oh, tak apalah. Saya yang saya dah tahu dah saya nak buat. Tadi saya pergi guna ni 1/2 ABCC. Oi, ngek-ngok kau. Cikgu, lepas habis soalan ni saya kena keluar lah, Cikgu. Ngek gana? Tak, rumah mak saya bawa. Nak main game yang mana? Bukan. Mak saya bawa nenek saya dengan adik saya pergi fisio ke hospital. Lepas tu ayah saya ada meeting ni. Lepas tu nanti orang datang nak buat rumah renovation. Yelah. Jadi Dah tu apa kena dengan kau? Apa Lah, kena dengan kau? kat dalam rumah kan hilang TV kan macam ni. Engkau kat dalam rumah. Oh, kau tak boleh sampai kelas. Saya kat atas. Engkau tak. Yelah, sekarang kau boleh turun. Kau orang tu bukan kacang kau pun. Bukan dia ketuk dekat handphone kau ke apa. Kacau. Serius. Tak adanya. Tak Nanti adanya. kan saya turun-turun cikgu bunyi Prang. Okey, tak apa. Pap. Itu kau kentut. Budak kentut macam tu. Tak apa, aku nak tunggu sampai dia berbunyi prap. Tut semua tu baru kau keluar. Yelah. Dah banyak lah kau, kita nak habis dah ni. Cepat, habiskan ni. Cikgu, koordinat Ya. ni nak cek cikgu? Koordinat B nak check. D. Soalan C. Soalan nak cari koordinat B. Sekarang kau dapat apa? Macam mana ni? Kau nak habis? Saya Tak nak faham. cek. Oh, kau nak check. Check Saya lah. tak pasti. Dia ada jawapan je terus. Jadi kau tak dapat nampak? Dia terus bagi luasnya je. Dia tak ada koordinat. Okay, saya dapat C 20 unit kuasa 2. Cikgu kenapa? Alamak, sekejap. Kenapa D saya dapat lain? Dapat tak? D punya koordinat tu saya salah. Apa cikgu? Dapat D ni. Okay. Apa masalah sekarang? Masalah dia. Masalah dia saya salah. Yang mana kau salah? Yang D tu. Yang luas D. ni betul. Yang Ni. koordinat Okey, D dia tu. kata cari koordinat D jika garis lurus AB dipanjangkan. So ini A, ini B, ini D. Okey? A kamu titiknya ialah 0, 2. Okey, titik B kamu 2 berapa? B 24. 2, 4. Okey, D kamu tak tahu X, Y. Awak tengok dekat sini, inilah dia. Nisbah dia bagi dalam macam ni. Saya dah banyak kali bagi tahu bila dia nak titik, kita nak nisbah, dia suka bagi persamaan. Sedangkan kita tak nak persamaan ni. So kalau dia bagi persamaan, you buat AB per BD sama dengan 2/1. A bagi B 2, okay, B bagi ke D, A bagi B 2, B bagi D 1. Gunalah formula yang silang tadi. Oh, okey cikgu. Kalau salah kedudukan, salah. Ya, salah nisbah salah. Kau tengok 3 markah kan? Jadi kalau soalan ini dekat bawah tak apa. Yang bahaya kalau soalan ni dekat atas. Dia mempengaruhi soalan bawah. Lagilah sakit. Faham? Okey, kita cuba lagi satu soalan. Okey, ni pun macam biasa. Saya akan share soalan ini nanti. Tolong buat
tolong hantar dalam grup. Korang dah tak nak hantar soalan, aku tak ada bahan nak print, betul tak? Nanti sebab bahan-bahan ni cikgu-cikgu kamu pun akan guna untuk print bahan sebagai bukti yang kami ni tak makan gaji buta. Okay. Sekarang kita okay, ni pun biasa. Yes, saya nak buat soalan ni. Bukan saya, engkau buat. Last soalan, nampak tak? Suka tu buatlah dia cakap nak bagi susah sikit. Ni macam best ya. Okay, buat ni last. Hello. Kenapa Nukman? Tak bising lagi, tak bunyi pun. Kau punya... Tak, bukan. Tadi saya turun kejap, ayah saya panggil. Dah soalan seterusnya ke? Dah. Okay. Cikgu, dia tak ada bagi apa-apa bersamaan garis lurus ke cikgu? Dia bagi A dengan O. Mana AO? Asalan tu kan kosong-kosong. Lepas tu kat situ pun ada. carilah. Pun ada. Cari lah. Oh, okey. Tapi lepas tu kalau dah dapat AO, saya nak cari B. Kecerunan dia terbalik. Keturunan M1, AC pun dah M2. tahu. OA keturunan. Banyak situ maklumat. AB negatif. AB awak dah tahu dah dia punya apa ni M1, M2 negatif 1 Ya, nak cari C masukkanlah titik A. Alah, itulah kentut panjang sangat. Bukan kentut, bunyi orang ketuk. Pak. Diam. Cikgu, persamaan garis lurus tu Y sama dengan 1/2X tambah 5 ke? Bukan MX tambah C ke? Yelah, Mugu dah bagi jawapan, aku tunggu juga Nukman. Baik dah Mugu, jawapan nombor 1 Y sama dengan 1/2X tambah apa ni? Mugu. Bos. Palau saya tu. Siutnya Mugu. Hello. Adam. Tak apa Mugu, aku beri capati. Kau lepak tak? Nukman, diam Nukman. Sorry bos.
Belum. Dina cari modal Dina. Mikael ada tak? Jangan tengok Mikael ada ni kuis. Nak beli hard disk lah. Gambar banyak sangat. Phone saya dah full. Ada hard disk yang ni kat rumah? Tak ada kan? Okay, settle. Kejap. Hello. Satu soalan lagi. Okay. Sikit lagi. Ah! Ai dah botak dah, takkan macam tu lagi. Sekejap, cikgu. Yang AO dengan BC tu ni dia punya keturunan sama lah kan? Yelah. Eleh. Itulah kentut busuk sangat. Ya. Kenapa lah cikgu? Nanti orang salah faham. Yelah engkau cakap aku punya kentut macam tu. Saya pula yang kena. Dah diam. Okay, bos. Sekejap. Apa Mi? Suruh ni atas. Dia memang nak datang oh. Kisha ada tak Kisha? Kisha ada tak Kisha? Kisha tengah tidur tu. Tu lah semalam kau main tanya saya, cikgu kelas dah lama, budak-budak tanya AdMed dah lama tak ada kelas. Hari ni dia tak ada. Kalisa? Pula dah lama tak ada admit. Tak, sebabnya hari Isnin tu kan dia tak join. Dia orang budak 5AK1 kan tak ramai yang join. Oh. Cikgu, yang C tu koordinat dia 63 Koordinat C 63. Ya 63. Alright. Berapa? Ayah. Jawapan apa mugu yang kau nak? Jawapan apa? C. C? Oh, belum. Ya. Aku belum buat lagi. Ayah, macam mana cari cikgu nombor 3 ni? C tu. B tu. Hai, betul. Hal. Jom, saya cari koordinat B. Koordinat B? Koordinat Bersama serentak kan? Oh, bersama serentak. Dah, kita nak jawab. Okey ya. Guna persamaan serentak A dengan B tu. A, B, B, C. Koordinat B sama serentak A, B dengan B C lah. So 1/2x tambah 5 sama dengan negatif 2x tambah 15. Y sama dengan 1/2x samaan biawak apa dengan samaan BC. Suara cikgu tak clear lah Ayo. Tak, suara saya dengar suara saya. Cikgu sambil berbasikal ke apa tu? Tak, aku berenang. Berenang. Macam bunyi angin. Itu saya cikgu main basikal tu. Ayolah, aku cakap aku bernafas dalam air. Wih, hebat ni cikgu. Demi korang, aku bawa laptop aku bawa dekat dasar air tengah swimming ni. Amboi. Baru. Merenang lawan api tu. Itulah, ni kau nak kentut pun dah nak keluar daripada grup. Kat bawah. Okay dah? Settle? Ya, tengah buat D. Okay. Aduh, mana pensel ni? Okay, dah tengok kan? Saya nak tengok muka sekejap. Nak tengok muka? Boleh, bos. Tak, aku nak tengok berapa ramai ni. 46. Hai. Tak, yang aku pelik sekarang. Kenapa?
yang keluar sekarang Aisyah Balkis ni dekat depan. Yang skrin muka orang kecil-kecil semua. Aku tak tahu macam nak besarkan. Katakan Dah, siap dah. mengapa kau buat malamku. Asal dia Syaruhan ciplak Nukman, Ha? Nukman, masalahnya bila kau menyanyi, kita orang ni kan pakai earphone, cair tai telinga aku, betul tak? Yelah. Sebab suara saya merdu. Okay dah, settle lah. Sudah bos. Ya, 1 minute. 1 minute. Cikgu, koordinat biku saya tak reti cikgu. Ya, ya, ya. Saman serentak bos. Apa dia? Dia tak reti buat MC tu. Ya? Koordinat apa dia Syamina? Cantik tu boleh. Yang C, koordinat B. Syamina Syamina. Cikgu. Oi Syamina. Panggil elok tak dengar, mengamuk baru nak dengar. Okey. AB, Line dia apa slow tu apa juga. persamaan AB? Persamaan AB awak okey, ni kan. Persamaan BC awak ialah Y sama dengan negatif 2x tambah berapa saya tak kira lah. Apa BC ni? Zack. Oh Zack. Berapa Zack? 15. Irfan. Ya. Bis apa? 15 Okey. So guna persamaan serentak. Persamaan serentak 1/2x tambah 5 sama dengan negatif 2x tambah 15. 1/2x tambah 2x sama dengan 15 tolak 5. Jadi dapat dekat situ ialah berapa? 1/2 adalah 5/2x tambah 15 ialah 10. X-nya ialah 20 bagi 5, 4. Y sama dengan negatif 2x tambah 15. Negatif 8 tambah 15, Y-nya 7. Maka titik kamu 4, 7. Faham? Belum. Dah.